penonton, untuk ruang ketika ini kita akan berbicara berkenaan dengan hashtag #MyJalan advokasi berterusan infra rakyat, dan dalam masa yang sama juga kita ingin mengetahui sejarah penubuhan dan juga pelaksanaan Jalan Raya Timur Barat pada hari ini bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Datuk Insinyur Ahmad Reza Gulam Rasul yang merupakan Ketua Pengarah Kerja Raya Jabatan Kerja Raya Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini banyak sebenarnya kempen-kempen yang akan dikongsikan kepada penonton ya Datuk Ya, insya-Allah. Okey, baik. Mungkin untuk permulaannya Datuk, kita nak berbicara berkenaan Jalan Raya Timur Barat. Mungkin ramai yang tidak mengetahui sejarah di sebaliknya, tapi lebih dahulu kita kongsikan di mana lokasinya secara spesifik dan di bawah penyeliaan siapa Datuk. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Timur Barat ini merupakan sebahagian daripada jalan persekutuan di negara kita. Sebenarnya rangkaian jalan di negara kita adalah sangat luas dan besar. Secara totalnya kita ada lebih 250,000 kilometer jalan di seluruh negara. Dan salah satu jalan yang lama yang ada kesan dari sejarahnya adalah merupakan Jalan Raya Timur Barat. Jalan Raya Timur Barat ini merupakan salah satu jalan yang utamalah yang menghubungkan negeri-negeri di sebelah barat ke negeri-negeri sebelah timur. Dan jalan ini sebenarnya bermula di Kedah, kalau sekarang ni dimula daripada kawasan Kulim, melalui Perak, Kelantan dan terus hingga ke Pasir Putih dari Kelantan. Jadi keseluruhan jalan ini hari ini lebih kurang hampir 300 km. Namun jalan ini sejarah ini bermula daripada Greek di sempadan Kedah dan juga Perak sehinggalah Jeli di Kelantan. Itu permulaan Jalan Raya Timur Barat. Asal ni jalan ni cuma lebih kurang 123 km sahaja. Itu salah satu jalan utama yang sebenarnya telah diilhamkan lebih 50 tahun yang lalu. Wow, jadi di sebalik kita menelusuri 50 tahun penubuhan Jalan Raya Timur Barat seperti yang kita boleh saksikan ini, mungkin Datuk kita boleh perincikan dekat perjalanan penubuhan Jalan Raya Timur Barat ini dari segi sejarahnya Datuk. Mungkin ramai yang pernah melalui jalan tersebut tapi tidak mengetahui bahawa ada sejarah tersendiri ya Datuk. Okey, insya-Allah. Sebenarnya jalan ni diilhamkan oleh Allahyarham Tunku Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri kita yang pertama dulu pada tahun 1997. Mungkin Cik Munawir belum lahir lagi pada tahun itu. Saya pun baru lebih kurang 3-4 tahun waktu itu. Jadi pada tahun 1967, Perdana Menteri kita yang berwawasan sangat jauh, Allahyarham Tunku Abdul Rahman, telah melahirkan idea bahawa kita perlu ada satu jalan yang menghubungkan negeri-negeri di sebelah barat dengan negeri-negeri di sebelah timur. Oleh kerana ada dua faktor. Satu adalah membawa pembangunan di kawasan-kawasan luar bandar yang belum diteroka lagi. Dan yang kedua, kita mesti ingat sejarahnya, pada masa tersebut negara kita masih dibelenggu dengan ancaman daripada pihak komunis sebenarnya yang beroperasi di utara negara kita, di sempadan di antara Malaysia dan juga Thailand. Jadi adalah agak sukar untuk kita membasmi ancaman pihak komunis. Maka salah satu caranya adalah untuk kita ada rangkaian jalan raya supaya kita bawa pembangunan dan juga dapat membawa pemantauan di kawasan tersebut. Maka itu sebabnya perkara ini diilhamkan pada 1967. Ianya turut juga diutarakan oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar pada waktu tersebut, itu Allahyarham Tun Abdul Razak, yang kemudian dia menjadi Perdana Menteri kita. Beliau juga telah menggerakkan satu aktiviti untuk menyegerakan pelaksanaan tersebut sehinggalah pada tahun 1970 maka bermulalah pembinaan jalan tersebut, dan selepas 12 tahun siaplah jalan tersebut pada tahun 1982. Jadi sebenarnya pelaksanaan jalan tersebut bagi masa yang panjang, 12 tahun, oleh kerana banyak cabaran yang perlu dihadapi, termasuklah melalui kawasan-kawasan yang berbukit dan kawasan yang merupakan ancaman daripada pihak komunis pada waktu tersebut. Oh, jadi pembinaan Jalan Raya Timur Barat ini dilihat sebagai serampang dua mata. Bukan sahaja memendekkan perjalanan timur dan barat, tapi juga untuk menjamin kedaulatan negara, khususnya terhadap cabaran serangan hendak daripada para komunis pada waktu itu. Datuk, jadi bagaimana Datuk kita gambarkan kepada masyarakat pada awalnya pembukaan Jalan Raya Timur Barat ini pada 1 Julai Datuk 1982. Bagaimana kaedah pembukaannya pada awalnya? Adakah orang awam yang melalui jalan tersebut diawasi oleh pihak berkuasa ataupun bagaimana situasinya Datuk? Ya, okey. Apabila jalan disiap dan digunakan bermula bulan Julai 1982,
kita mesti ingat waktu itu negara kita masih berada di bawah ancaman pihak pengganas komunis sebenarnya. Mereka masih berleluasa di hutan kita, di kawasan-kawasan terutamanya yang berkaitan dengan sempadan Thailand. Maka bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya, walaupun jalan itu telah disiap, maka beberapa peraturan telah ditetapkan. Di mana pengguna hanya boleh lalu jalan tersebut daripada pukul 7 pagi sehinggalah ke 6 petang sahaja. Dan itu pun akan ada pengiring daripada pihak berkuasa ataupun pihak beruniform seperti polis, askar sebagainya. Tidak seperti sekarang kita bebas bergerak di mana-mana. Betul, 24 jam. Dengan kereta, naik kereta walaupun besar orangan ke mana-mana tengah malam, tapi tidak lebih kurang pada timeline tersebut. Jadi even kalau nak menggunakan jalan raya tersebut pun, pengguna jalan raya perlu ke Balai Polis yang berhairan, mendaftar dan memohon permit untuk lalu kawasan tersebut. Dan dengan diiringi oleh pihak berkuasa tempatan, dan juga saya masih ingat lagi pada waktu tersebut, mana-mana pihak yang melalui jalan tersebut, maka pihak polis akan beri nasihat supaya waktu-waktu itu jangan berhenti, walaupun di kawasan seperti Tasik Banding, jangan berhenti untuk mengambil gambar, walaupun pemandangan yang menarik, terus ke saja perjalanan. Sebab masa itu ancaman daripada pengganas komunis masih real, masih berterusan. Dan di samping itu juga, bukanlah merupakan ancaman, tapi hendaklah selalu berwaspada. Sebab kawasan ini merupakan kawasan hutan simpan, melalui bazar ihtiwasa, dan banyaklah kehidupan liar seperti gajah, harimau dan sebagainya. So makna laluan di kawasan tersebut dihadkan hanya pada waktu siang saja dan bukanlah malam untuk mengambil kira binatang buas dan sebagainya. So itu antara kaedah operasi apabila jalan itu mula siap pada tahun 1982. Okey, bagaimana pula Datuk dari segi cabaran-cabaran yang wujud semasa pembinaan Jalan Raya Timur Barat ini? Ialah mungkin ada tragedi-tragedi ataupun insiden-insiden yang mungkin tidak boleh dilupakan, yang boleh kita kaitkan dengan semangat bulan kebangsaan pada ketika ini, Datuk. Ya, sure. Jadi sepanjang 12 tahun pembinaan jalan tersebut memang banyak cabaran yang dihadapi, terutamanya kita melalui kawasan yang berisiko tinggi dari segi keselamatan, dengan ancaman pihak komunis dan sebagainya. Satu tahun yang tak dapat kita lupakan pada tahun 1974, iaitu selepas 4 tahun jalan ini bermula. Pada bulan Mei 1974, saya rasa pihak komunis pada masa tersebut telah membuat satu sabotaj yang begitu besarlah, di mana pada sepanjang malam pada satu hari pada bulan Mei 1974, mereka telah meletupkan banyak kenderaan ataupun mesin jentera yang melaksanakan projek pembinaan jalan. Bahkan dikira sebanyak 68 jentera telah dirosakkan, dimusnahkan melalui serangan seperti bom, senjata dan sebagainya. Jadi waktu itu kalau kita bayangkan nak bina jalan 120 km, kita ada lebih kurang 100 jentera ataupun lori, 68 telah dimusnahkan oleh pihak komunis. Jadi itu merupakan satu cabaran. Cuma kita bernasib baik sebab keancaman itu berlaku pada waktu malam. Jadi pekerja-pekerja kita juga waktu itu berehat di kawasan masing-masing. Maka yang rosak hanyalah kenderaan. Walau bagaimanapun ancaman itu diteruskan. Mereka tidak berhenti di situ sebab mereka dapati selepas bulan Mac, ianya tidak menghampakan, tidak orang kata merendahkan semangat kita untuk meneruskan pembinaan jalan ini. Pihak JKR dan juga kementerian meneruskan walaupun dapat sabotaj yang berkenaan. Maka bulan Ogos 1974, bulan inilah, bulan kemerdekaan ini, mereka telah membuat satu serang hendaplah kepada pekerja-pekerja kita. Sebab normally pekerja kita akan mula bekerja pada pukul 7, 7.30 pagi. Jadi pada hari tersebut, apabila pekerja kita keluar daripada kawasan penginapan mereka, menghala ke tapak projek dengan kenderaan, mereka telah diserang hendap oleh pihak komunis, menyebabkan 3 daripada pekerja kita telah meninggal dunia di kawasan tapak lokal tersebut. Di samping beberapa orang lagi pekerja kita telah mengalami kecederaan, di samping kerosakan pada kenderaan dan sebagainya. Ini merupakan satu ancaman yang ataupun satu kata tindakan yang boleh sebenarnya melunturkan semangat, tetapi alhamdulillah berkat kerjasama, semangat tinggi dan juga kawalan oleh pihak keselamatan, kita meneruskan juga pembinaan sehinggalah projek ini akhirnya siap pada 1982. Itu adalah satu pengorbanan yang sangat besarlah
walaupun berhadapan dengan risiko, kita masih meneruskan pembinaan. Alhamdulillah. Semoga cerita yang bersejarah ini dapat kita kongsikan kepada masyarakat. Ialah khususnya apabila kita melalui Jalan Raya Timur Barat ini, kita mengetahui sejarah yang terpaksa dilalui, pengorbanan yang telah pun dicurahkan oleh para pekerja pada ketika itu untuk menyiapkan lebuh raya berkenaan. Jadi Datuk, selain itu juga kita nak berbicara berkenaan kempen My Jalan. Mungkin ada yang pertama kali mendengar kempen My Jalan ini. Jadi ini ruang terbaik untuk kita war-warkan kepada masyarakat, Datuk. Okey, terima kasih. Sebenarnya kempen My Jalan merupakan salah satu kempen oleh Kementerian Kerja Raya dan juga Jabatan Kerja Raya ataupun JKR. Sebenarnya telah banyak kempen yang Kementerian dan JKR laksanakan untuk menjamin memastikan jalan raya kita, seperti saya nyatakan tadi, lebih 250,000 kilometer jalan di seluruh negara. Maka kita sentiasa dari segi Kementerian Kerja Raya dan JKR melaksanakan kempen-kempen untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga keselesaan jalan raya kita. Jadi kempen My Jalan merupakan kempen yang terkini lah Kementerian dan juga JKR untuk memastikan jalan kita selamat dan selesa untuk digunakan. Dan kempen ini yang akan dilancarkan insya-Allah besok hari oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersama Yang Berhormat Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalegae di Tasik Banding, di negeri Perak. Sempena juga memperingati dan menghargai jasa pekerja-pekerja kita yang membina Jalan Raya Timur Barat yang bermula pada tahun 1970 yang lalu. Ini juga sempena dengan bulan kemerdekaan lah, di mana kita harap dapat menyemarakkan lagi semangat cinta dan sayang kepada negara kita. Dan My Campaign ini, kalau boleh saya balik kepada isu pada kempen My Jalan ini, bertujuan untuk memastikan supaya kita dapat meningkatkan lagi perkhidmatan kita dalam menguruskan jalan raya kita supaya selamat. Dan ianya melibatkan orang awam dan juga of course Kementerian Kerja Raya dan juga JKR dan agensi yang lain. Dengan adanya kempen ini berserta dengan aplikasi My Jalan, maka orang awam akan lebih mudah lagi untuk membuat ulasan ataupun melaporkan apa-apa kerosakan pada Kementerian Kerja Raya dan juga Jabatan Kerja Raya. Ini tidak bermakna kita tidak ada channel sebelum ini untuk mereka membuat aduan. Sebenarnya sebelum ini kita dah ada 11 channel untuk mereka buat aduan. Aduan yang berbentuk umum. Tapi dengan lancarnya My Jalan, maka ada satu aplikasi khusus untuk membuat aduan ataupun apa-apa ulasan berkaitan dengan keadaan jalan raya kita di seluruh negara. So kita harap ini satu lagi langkah oleh kerajaan, khususnya Kementerian Kerja Raya dan Jabatan Kerja Raya untuk memberi perkhidmatan lebih baiklah pada pengguna jalan raya di seluruh negara. InsyaAllah. Sudah pasti dengan kempen My Jalan yang akan dilaksanakan ini, dan juga kepada penonton khususnya, jangan lupa untuk muat turun aplikasi My Jalan. My Jalan. Lagi mudah untuk kita membuat sebarang aduan berkenaan kerosakan jalan raya, Datuk. Jadi ianya satu usaha untuk kita mendigitalisasikan semua platform kerajaan, khususnya untuk mendekatkan masyarakat dan juga agensi-agensi kerajaan. Apapun saya ingin ucapkan terima kasih kepada tetamu kita pada pagi ini, iaitu Datuk Insinyur Ahmad Reza Ghulam Rasul yang merupakan Ketua Pengarah Kerja Raya Jabatan Kerja Raya Malaysia. Terima kasih Datuk atas perkongsian sejarah tadi, khususnya dalam menyemarakkan bulan kebangsaan ini, dan juga selamat berjaya, semoga dipermudahkan untuk urusan esok, Datuk. Terima kasih. Terima kasihlah kerana menjemput Kementerian Kerja Raya dan JKR ke pagi ini untuk kita bersama-sama berkongsi isu tentang penyelenggaraan jalan, dan semoga kita dapat memelihara jalan kita supaya sentiasa selamat dan selesa untuk kegunaan semua, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Selanjutnya sekarang ini penonton, kita akan terus saja ke Maps Malaysia untuk kita mengetahui perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini.